Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Senantiasa kita merafakkan, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurniakan nikmat kepada kita, berada dalam majlis ilmu, berada dalam ketaatan, berada dalam kebaikan. Dan hari ini kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberikan istiqamah kita dalam kebaikan dan menjadikan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan ini asbab untuk Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestin, yang menjadikan asbab kebaikan, ketaatan, yang ibadah yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala mengangkat segala bala bencana, Allah Ta'ala mengangkat segala musibah, ujian yang menimpa kita, dan menjadikan segala larangan yang Allah Ta'ala larang untuk kita lakukan dan kita hindarkan larangan tersebut juga asbab agar Allah Ta'ala mengangkat musibah dan ujian kepada kita, ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita di sana. Jangan sekadar hari ini kita sibuk dengan memboikot. Tak kisah, tak ada masalah. Memang itu salah satu kewajipan kita lah, memboikot mereka ini, mereka orang-orang yang memerangi Islam. Memboikot lah kita kata, tak memberitahu ataupun mengiklankan kepada semua agar menolak apa yang mereka lakukan ini tidak menjadi satu masalah. Tetapi jangan terlalu fokuskan benda itu, tetapi diri kita tidak terjaga. Maka kita tak nak free Palestin tetapi kita sendiri free hair, free Palestin tetapi kita sendiri pakai seluar pendek. Kita angkat bendera Palestin tetapi kita tidak mengangkat selimut kita untuk bangun subuh. Maka ini yang lebih penting untuk kita jaga sebenarnya. Dan orang kafir akan takut bila mana orang Islam akan bangkit dengan mereka dalam keadaan taqwa, dalam keadaan mereka ikut segala perintah Allah Ta'ala, mereka tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka tak berapa nak takut kalau tengok kita sekadar tak berhimpun ramai-ramai, tetapi tidak sedikit pun berhimpun untuk berada dalam masjid, dalam rumah Allah Ta'ala, berhimpun di festival, berhimpun di mana-mana sekalipun. Boleh kita berhimpun ramai-ramai, himpunan motor ke tak motor, boleh kita himpun ramai-ramai. Tetapi kenapa tak boleh
kita nak berhimpun dalam masjid untuk mengimarahkan lagi, untuk menguatkan lagi syiarnya Islam. Ini adalah syiar Islam yang perlu kita tunjukkan kepada mereka orang yang bukan Islam. Maka ada lagi yang terlebih aula untuk kita lakukan sebenarnya. Tunjukkan akhlak kita ini, akhlak seperti mana akhlak orang Islam. Jangan sekadar kita nak sibuk. Tak. Gitulah. Faham dah rasanya. Maka kita nak memperbetulkan balik apa yang seharusnya kita betulkan. Tak menjadi masalah, tak menjadi masalah. Kita nak bangkit. Kita sebagai orang Islam tetapi bangkit juga yang seharusnya tempat yang patut kita nak bangkit. Kita jaga semayang kita, kita jaga ibadah kita jaga akhlak kita, itu yang lebih aula. Maka ketika mana orang-orang soleh dahulu, para salafus soleh kita, bahkan pengarang kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika mana dia mengangkat takbir ketika mana nak semayang, ini ada kesannya di Masjid Imam Haddad di Hawi, di Yaman sana. Ketika mana nak mengangkat takbir Allahu Akbar, pecah mihrab. Mihrab depan ni, batu ni kayu dah, batu. Mihrab depan itu pecah dengan hanya satu takbir sahaja. Macam mana boleh berlaku itu? Kerana takbir dia itu ittisal ma Allah, bersambung dengan Allah Ta'ala. Sama juga hari ni kita ada orang sakit nak kena santau, orang kena santau, orang nak minta kita berobat. Sebab apa kalau kita baca ayat kursi, jin tu ikut sekali kita baca ayat kursi. Sebab apa ada ustaz lain dia baca qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, jin boleh lari. Sebab dia tengok siapa yang baca. Hati dia dengan Allah bagaimana? Itu. Kadang-kadang orang baca bismillah je jin lari dah. Bismillah dia tak sama dengan bismillah kita. Gitu. Mana takbir tadi Allahu Akbar, Al-Imamul Haddad, orang yang soleh, orang yang hatinya ittisal bersambung dengan Allah Ta'ala, takbirnya boleh memecahkan mihrab tadi. Maka kita nak begitu kita ni. Takbir Allahu Akbar boleh menggerunkan orang-orang kafir. Tapi hari ni takbir kita Allahu Akbar sebab lain kadang-kadang. Maka perlu baiki diri kita. Tak menunding jari pada orang lain, tetapi nak memperbaiki kepada diri kita sendiri. Takbir kita semayang hari ni pun tak tahu ke mana. Allahu Akbar mana dalam otak kita ni? Semayang ke? Tak. Mikir malam ni ada tahlil makanan kau. Allahu Akbar. Allah, siapa ada lagi makanan ni? Buatnya cerita makanan kita malam ni. Maka begitu. Takbir kita nak betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup tak kalau orang mari suruh kita minta baca minum air dah. Dia dah terus baca minum air, tak tahu nak baca benda. Kadang-kadang orang tu tak baca benda pun. Baca Al-Fatihah aja. Tapi boleh memberi kesan sebab dia Al-Fatihah dia tu baca lain. Bukan lain maksudnya bacaan dia pelik tak. Bacaan dia itu sambung dengan Allah Ta'ala, sambung dengan Nabi SAW. Faham makna tersebut. Berbeza kita hari ni baca Fatihah dalam semayang pun tak tahu ke mana. Dengan maknanya kita tak tahu. Baca pun ikut dang otak tak lain. Bagaimana nak memberikan kesan pada sesuatu benda, air ke apa, tak kisahlah. Maka gitu, kita mengharapkan semua ini menjadi asbab ibadat, majlis ilmu kita hadir, majlis selawat kepada Nabi SAW, majlis zikir. Semuanya kita nak menjadi asbab Allah Ta'ala angkat segala musibah dan ujian yang menimpa kita. Dan kita tambuh himpunan-himpunan maksiat yang Allah Ta'ala murka, himpunan-himpunan yang melalaikan umat Islam sendiri, menjadi asbab kemurkaannya Allah. Bila kita cerita minggu lepas, tak, bila mana Allah Ta'ala nak turunkan bala, Allah Ta'ala tak beri pada orang yang bermaksiat saja. Orang yang tak bermaksiat pun boleh kena bila duduk bersama dengan mereka.
Maka kita nak kuatkan lagi. Ada himpunan maksiat, ada himpunan melalaikan, kita berhimpun kerana Allah. Kita berhimpun kepada Nabi SAW. Kita berhimpun untuk menuntut ilmu. Bangkitkan lagi, kuatkan lagi syiar Islam. Ini kita nak. Maka kita mengharapkan begitulah. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka yang memang itu yang akan berlaku. Pergi kat mana pun, Nabi kata dah, akan berlaku, begitulah akan berlaku. Dan akan berlaku kemenangan umat Islam nanti. Waktunya bila? Wallahu a'lam. Akan sampai waktunya. Maka kita perbetulkan diri kita supaya kita berada di belakangnya Imam Mahdi. Jangan kita duduk pegang bendera Palestin hari ni, berani. Imam Mahdi turun nak bai'ah, kita awas sekali lagi. Tak bohong kita. Semuanya itu bergantung kepada keimanan kita. Bergantung kepada hati kita ni. Orang zaman-zaman Nabi SAW duduk dengan Nabi, semayang belakang Nabi. Mana boleh jadi munafikin? Ini kita takut. Kita dah ada dah Imam Mahdi depan kita ni. Dah yakin dah ni Imam Mahdi. Tiba-tiba kita tak membenarkan. Kita lari awal sekali. Bila dah sampai waktu, okey, sekarang kita dah boleh nak berperang hari ni. Contoh. Kita takut nak tinggal rumah besar ni. Kereta baru beli kemarin. Takkan nak tinggal, nak pergi perang, ada kalau aku mati. Maka segalanya bergantung kepada keimanan dan hati kita. Tak bergantung pun pada mereka yang badan-badan sadu. Sebab saf-saf yang akan berada di hadapan nanti, mereka yang tak pernah tinggal tahajud, mereka penghafal Al-Quran, mereka alim ulama salihin yang duduk depan sekali ni. Berapa dia orang ni? Ahli silap belaka ke? Gagah gocoh belaka ke? Tak, mereka ittisal ma Allah, hati mereka dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan beri bantuan pada mereka. Ini. Okay, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita sehingga ke penghujung nyawa, insya-Allah. Baik. Nyambung kepada pengajian kita. Pengajian dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Minggu lepas kita dah cerita tentang mereka golongan hari Sabtu ni dah. Cerita belaka dah. Baik, kita menyambung. Seterusnya, masih lagi duk bercakap tentang dakwah ni. Ini masuk kepada fasa. Kata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala. Dilarang mendedahkan kekejian orang lain. Larangan Allah Ta'ala kepada seseorang mengeji orang lain, ngata ke orang lain, membuka aib orang lain. Ini larangan. Walaupun benda itu betul sekalipun. Dia buat jahat ni, dilarang kepada kita untuk membuka aib dia. Dia buat jahat ni, dia mencuri, dia sak dadah ke benda kau pandai lah. Dilarang kepada kita untuk menceritakan aib dia kepada orang lain. Walaupun benda itu benda betul, memang betul. Sebab apa? Kalaulah benda itu betul, ia menjadi apa? Ribah, mengumpat orang. Kalaulah benda itu tidak betul, contoh kita kata ke orang ni, dia ni sak dadah, pada hari dah isap pun dadah. Apa jadi? Itu fitnah. Maka dua-dua tak boleh berlaku. Maka larangan mendedahkan kekejian orang lain. Kata Al-Imamul Haddad, ketahuilah bahawasanya tidak wajib atas seseorang mendedahkan kecacatan yang terlindung supaya ia dapat mengikarinya apabila ternyata. Malah melakukan yang demikian itu adalah dilarang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Janganlah kamu mengintip-ngintip. Tajassus ni cari kesalahan orang. Ita kesalahan orang. Ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengata ke orang lain, mengeji orang lain. Jangan kamu cari kesalahan orang. Ini cari ni, tajassasu ni. Tak. Sengeleng kita ni, tak. Nak tahu. Fudul. Fudul ni pun tak boleh juga. Fudul nak tahu benda-benda. Contoh ada dua orang ni, dia tahulah kisah seseorang ni. Dia tahu keburukan orang ni. Maka dua ni dah terjaga dah. Tambah bagi tahu dah aib orang. Dia dua orang je tahu. Biar dia sipang lah. Dan dia dua orang ni cuba nak menasihat orang ni.
Kita ni rasa macam ada benda ni, ada something dua orang ni kata. Pergi tanya. Wah, ada cerita benda. Ni nak cari. Nak cari kesalahan orang. Lepas tu kena pula dua orang ni jadi tak tahan. Tak tahan. Orang kata orang kabar dah sipang biarlah pecah di perut, jangan pecah di mulut, tak tahan. Tapi jangan kabur korang ni. Dia main buah. Ni kabur kau ni, jangan kabur korang ni. Mu seorang je ni, tak ada aku dua orang ni. Campur mu seorang lagi. Aku agak jangan cerita orang ni, jangan cerita orang lain. Cerita buruk orang, cerita aib orang. Berbual cerita. Ni cerita sedap. Tak tahan pula mari seorang lagi tanya. Mu seorang je ni. Tak orang lain tak boleh kabur, mu jangan kabur orang. Begitulah mu seorang. 20 orang tahu. Ini mengintip mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, jangan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man yatatabba' aurata akhihi yatatabba'illah wa auratahu." Jadi kita dengar hadis ni dipakai fi'il madhi. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'illahu auratahu. Siapa yang mengintip rahsia saudaranya, aurat saudara dia. Tak kisahlah aurat ni bermaksud apa yang tersembunyi daripada saudara kita. Dia sipang molek dah. Kita sibuk nak tanya pula pasal dia. Sibuk nak tahu tentang aib dia. Maka orang yang begini, nescaya Allah akan mengintip rahsianya pula. Maksudnya dia, Allah Ta'ala akan buka aib dia. Buka aurat dia ketika mana di akhirat nanti. Sama juga dengan satu hadis Nabi SAW. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudara dia ketika mana di dunia, maka Allah Ta'ala akan tutup aib dia ketika mana di akhirat nanti. Setahu mana pun kita tentang aib saudara kita, tutuplah. Jangan nak buka aib orang. Biar benda tu betul sekalipun. Jangan kita ngata ke orang, nak ngopak ke orang, nak kata dia ni salah, itu salah. Dah biar, kalau dia salah bukan bermakna kita perlu biar. Dia salah, kita perbetulkan dia. Tapi jangan cerita pada orang lain yang belum tahu tentang dia. Jangan. Bahkan kita ni nanti ada ya, bab husnuzan. Bersangka baik kepada saudara kita. Rasanya macam gada. Nanti tengok balik. Mungkin ada kot. Perlu kepada husnuzan kepada saudara kita. Bahkan kalaulah seorang perempuan penzina ataupun pelacur lah. Lalu dia ni penzina ni. Lalu selepas pada tiang ni, nak hebat tak hebat kalau kita ni bersangka baik, selepas pada tiang kita dah tak tahu dah dia ni seorang penzina. Mana contoh ni tiang tau. Ni tiang, puang ni penzina ni. Lalu kita tahu masa ni dia penzina, kita nampak dia ni berzina. Lepas pada tiang ni, dengan bersangka baik kita dah tak nampak dah dia ni seorang penzina. Bukan bermakna kita biar perbuatan dia. Kita tegur. Kita kena melarang benda tu. Tetapi nak perlu kepada bersangka baik pada orang ini yang tidak akan memberikan kerosakan kepada kita. Walaupun benda itu salah sekalipun. Kita hari ni bersangka baik. Contoh bersangka baik kepada saya. Hari ni orang-orang bersangka baik. Allah, ustaz ni bagus kot. Ustaz ni sekian-sekian kata semayang tak tinggal apa semua gini-gini kata. Yang tidak akan merugikan pun kita. Walaupun benda tu mungkin tak betul. Sangkaan kita yang baik tadi itu kepada seseorang mungkin tak betul. Mungkin salah. Tetapi mendatangkan kebaikan kepada orang yang bersangka baik. Walaupun salah sangka baik kita tu. Dan jangan bersangka buruk. Walaupun bersangka buruk, yang buruk itu adalah buruk yang betul. Yang memberikan kerosakan pada diri kita. Sangka buruk pada orang. Kalau benda tu betul, tak apalah. Kalau sangka buruk benda tu salah, dosa boleh ke kita. Sangka baik tadi, walaupun benda tu betul ataupun salah, dapat pahala pada kita. Kerana bersangka baik. Kerana husnuzan. Rasanya ada, nanti kita akan baca. Tak silap. Baik, maka kata Nabi SAW, kalau kita ni mengintip aib saudara kita, Allah Ta'ala akan membuka aib kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan ngintip balik aib-aib kita, aurat kita ketika mana di akhirat nanti. Maka kata Imam Haddad, apa yang diwajibkan hanya menyuruh berbuat baik dan mengingkari perkara-perkara maksiat ketika anda melihat seseorang tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala atau melanggar
hukumnya. Fahamkanlah baik-baik kerana kami dapati ada banyak orang yang telah salah mengertikan perintah ini. Bukan bermakna Allah Ta'ala suruh kita amar ma'ruf nahi mungkar, dalam waktu yang sama kita boleh buka aib orang. Tak. Ini salah faham orang-orang. Kita duduk dalam ceramah ni, kita kutuk orang ni. Kita kata ke orang ni, orang ni buat salah, buat itu ini. Dok, kami ni sebab nak memberikan kebenaran, nak suruh dia ini berubah. Tak perlu kamu nak khabar pada semua orang. Kamu tahu dia buat salah, kamu pergi tegur dia. Bukan kamu duduk ceramah ramai-ramai ni, kamu cerita buruk dia. Tak boleh. Salah pengertian ni. Apa yang wajib, kata Imam Haddad? Hak wajib dua tu je. Kamu suruh dia buat baik, kamu suruh dia tinggalkan apa yang dah buat, apa yang dia buat jahat tadi, maksiat yang dia buat. Bukan ada hak kamu untuk menceritakan kepada orang lain tentang keburukan dia. Tak ada hak. Fahamilah baik-baik, kata Al-Imamul Haddad. Kerana kami dapati ada banyak orang yang telah salah mengertikan perintah ini. Baik. Yang penting sekali, kata Al-Imamul Haddad, hendaklah anda jangan terus mempercayai atau menerima sesuatu berita yang disampaikan kepada anda, sama ada dari perbuatan manusia atau perkataannya yang tidak baik, melainkan anda melihat sendiri dengan mata kepala. Ataupun orang yang memberitakan perkara itu adalah seorang mukmin yang saleh dan anda yakin kebenaran kata-katanya. Sebab ni dia, menyangka baik terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib. Baik. Maka kata Imam Haddad tadi, yang paling penting kamu ni jangan mudah-mudah percaya berita yang disampaikan. Kafa bil mar'i kadhiban. Dah cukup seseorang itu dikira seorang penipu bila mana dia dengar berita daripada saudara dia sendiri. Dah cukup dikira seseorang itu penipu. Maka kita perlu berhati-hati. Hari ni dengar cerita. Orang yang jadi adu domba ni, batu api. Tak? Orang ni cerita ke orang ni. Hamba ni kata, bukan dia kata, Mak Leh tu, tak usah tu sangatlah. Mak Leh tu dia buat kerja tak molek ke apa. Tak? Hamba ni dengar daripada kawan-kawan dia ceritalah. Tak? Mak Leh tu Allah. Jangan percaya sangatlah ke dia kata. Kita ni daripada duk bayang Mak Leh ni orang paling baik. Tak? Orang paling baik kapo ni. Duk tolong tu, tolong ni, sedekah orang tu, sedekah orang ni. Tiba-tiba ni main cerita gitu je. Mak Leh jangan tu sangatlah. Nampak tak dia banyak pitih tu. Nampak tak dia sedekah situ. Kamu dah tahu dia buat kerja dia. Kamu dah tahu. Aku pun dah tahu kok. Aku dengar orang kok dia kata. Tapi cerita dia tu membuatkan kita ni, oh iya kedok. Apa perasaan kita? Jadi berubah tak? Jadi berubah. Oh, daripada Mak Leh ni kita nampak Allah. Ambil semua aku makan semua benda Mak Leh wi. Mak Leh wi tu aku makan. Mak Leh wi ni aku makan. Sebab cerita ni tadi, aku nak ambil lah. Tengok Mak Leh kok dah senyum dah. Belum ni senyum apa tengok Mak Leh. Ni Mak Leh lalu Mak Leh kata apa kata. Lama ni molek-molek ada ni kalau aku lalu aku naik sejik aku suruh agak orang duk tengok metong ke aku. Kim dia cerita tadi ni. Kita nak percaya lalu ke? Jangan percaya lalu. Berhati-hati boleh. Berhati-hati boleh, tapi jangan masang muka. Jangan sampai kita nampak lain. Nampak tu lain. Belum ni duk senyum lalu ni tengok alai gitu kat mata. Alai kata benda salah aku ni. Siapalah kita tengok sendiri benda yang Mak Leh tu buat. Baru boleh kita terima. Tu pun tak boleh kita cerita pula pada orang lain. Orang ni mari cerita. Mak Leh ni jangan percaya ingat dia kata. Nampak dia duduk sedekah-sedekah tu. Mak Leh tak ada kerja lain. Aku dah tahulah. Nampak kaya pelik je. Main 2-3 hari tukar kereta ke apa. Kejap Ferrari. Kejap Mercedes. Nampak. Kamu tahu kerja dia? Aku tahu dia cikgu je. Janganlah. Mak Leh ada mainan lain tu belakang. Kalau dia trader apa kata? Coba kira. Selain trader, kau ada benda lain. Lepas tu kita ni dah dengar dah khabar ni, dah tahu betul ke tak ni. Kita cerita pula ke orang lain. Ayah Wen jangan ada percaya ngak. Kita dengar dah cerita ni, sahabat kita. Ayah Wen jangan dekat-dekat sangatlah. Nampak Ayah Wen dekat sangat dengan dia, Mak Leh tu. Sebab kita dengar gitu. Kita dengar gitu. Kita dengar je. Ayah Wen pula dah berakhir pula ke Mak Leh ni.
Kita tak tahu lagi benda ni. Kita cerita pula pada orang lain. Ini adalah hot. Kalaulah betul sekalipun tak jadi fitnah, jadi ribah. Tapi kalau tak betul jadi fitnah. Kita ni pun bercampur sekali ni. Okey, habis dah orang ni cerita ke kita pun berhati-hati. Sepatut kita kena buat. Kita pun berhati-hati. Kawan baik dengan mak leh macam biasa. Kalau kita takut sekalipun takutlah mak leh ni kau beri makan ke aku ni duit daripada mana. Berasa syubhah dah. Mungkin kita tak ambil. Jangan tolak. Kalau mak leh nampak sangat mak leh kata, orang mana tolak benda aku beri ni apa semua. Mungkin kita boleh cakap molek dengan mak leh. Sampailah satu tahap bila kita duduk sekali dengan mak leh, nampak benda tu betul. Mak leh ni ada nega lain. Mak leh ni ada mai barang ke apa. Patut kaya, sabit kaya sangat ke apa. Kita sendiri nampak ni. Nampak sendiri mak leh duk tuang ni. Duk tuang ganja ke benda tu, tak kisahlah. Tuang dadah ke mana tak. Nampak sendiri depan mata kita ni mak leh duk main benda tu. Cek molek kau bawa tu gandung ke tak tahu. Mak leh bawa beri kau orang nusuk-nusuk ni. Cek molek takut gandung ke, tepung jagung ke, lewat kira. Takut barang-barang mahal, mak leh seluduk. Tengok molek, bukan gandung. Tahu bukan gandung tak apalah. Apa kewajipan kita pula kena. Kalau kita tak mampu nak menghalang mak leh ni, ambil pihak-pihak berkuasa yang boleh menghalang mak leh ni daripada berterusang buat benda tak molek. Ke kita kena cerita ke orang kampung lah keren? Tak perlu. Orang kampung boleh buat benda. Kalau ketua kampung boleh cakap tak apalah. Cerita ke ketua kampung. Ni cerita habis ke orang sahabat-sahabat kita lain. Mak leh main barang. Mak leh aku tengok sendiri depan mata aku ni. Ambil speaker surah ni. Belum nak bang. Sebelum saya nak bang nak cerita ni. Mak leh ni main barang. Jangan ada dekat aku nak tengok sendiri depan mata. Cerita habis ke orang. Ini menyebabkan aib orang. Nanti Allah Ta'ala akan buka aib dia ketika mana? Di akhirat nanti. Macamlah dia tak ada aib. Macam dia tak pernah buat dosa. Ini yang kita tak mahu. Kewajipan kita, bila dah tahu, mak leh betul. Mak leh buat salah ni, cari pihak berkuasa yang boleh tolong mak leh. Boleh selesaikan masalah mak leh ni. Kita nak pergi takak sendiri kan, mak leh ada pistol. Takut-takut, mak leh main barang begini kan, kok mak leh, bang sekali kita mati. Cari orang-orang berkuasa yang boleh tolong. Tak perlu cerita pada orang lain. Itu kewajipan yang perlu kita buat. Maka ataupun orang yang beritakan perkara itu adalah seseorang mukmin yang soleh dan anda yakin kebenaran kata-katanya. Walaupun orang tu orang soleh sekalipun mari khabar ke kita cerita ni. Orang ni memang tak pernah nipu lah dia ni. Tak. Tok imam kita, tok imam masjid ke apa, cerita benda betul kata mak leh memang main barang. Walaupun kita boleh percaya sekalipun, tapi jangan kita mencerita keburukan dia pada orang lain. Kita tahu kan tok imam ni nipu dak. Tak perlu pun kita nak, walaupun tok imam tu dak nipu, tak perlu kita nak cerita juga pada orang lain, tak perlu. Tak ada hak kita nak membuka aib orang lain. Baik. Sebab menyangka baik terhadap kaum muslimin adalah suatu perkara yang wajib. Sangka baik pada orang. Walaupun sangka baik kita tu salah. Sangka baik kita tu salah pada orang. Kata Allah baiknya dia kata. Dok. Mari sokmo surah semayang contoh. Mari semayang sokmo kata. Mari duha mari semayang. Mari surah berhenti surah. Zuhur sebelum zuhur berhenti dah mari surah. Lepas tu semayang pula nampak Allah bagus. Sangka baik kita pada orang. Kalau kita tak tahu pada hari memang mari sama, dia cari tabung surah. Nambah habiti. Kita tak tahu, tapi sangka baik kita pada orang. Rosak dah sangka baik kita, tak rosak. Bahkan dapat pahala kita ni. Kecuali kalau kita nampak dah. Nampak dah memang betul. Dia ni mari surah waktu duha pun seluk pitih dalam tabung. Barulah kita kena halang dia. Dah kan nak sangka baik lagi dah. Sangka baik tu dia mungkin nak cek pitih tu palsu tak palsu. Tu tahap tinggi sangatlah tu. Nampak orang tu ambil pada tabung. Dia bukan nak curi tu. Bukan nak curi. Dia nak cek pitih tu betul ke tak pitih. Takut benda lain. Ni orang kata husnuzon kita tahap tinggi dah ni. Baik. Sebab menyangka baik terhadap kaum muslimin adalah satu perkara. Tetapi kini terlalu banyak pula orang yang menjaga tepi kain orang lain. Ni.
Bukan makna kita ni sibuk tengok kain orang tu. Nama dia kain orang ni. Bukan. Makna dia jaga tepi kain orang ni sibuk dia. Busy body orang panggil. Dia cara habis, nak tanya habis orang tu. Suka menedahkan cacat orang, suka fudul. Ni, kita sebut dia fudul. Suka mengambil tahu tentang hal ehwal orang seraya memandang ringan sahaja terhadap perkara-perkara ini. Ni fudul ni pun. Hati-hati, jangan sibuk nak cari semua orang nak tahu cerita. Kita ni patang. Tak. Nak tahu apa cerita-cerita baru. Tengok kawan kita ni bijak, bagus bagi yang update-update derah cerita-cerita baru. Kita pun pergi tanya. Mana ada cerita baru hari ni? Mana. Fudul nak tahu. Pernah satu kisah, ada seorang budak menangis. Seorang budak ni menangis. Menangis esok-esok. Kita tengok. Maka dia ni, seorang lelaki ni datang. Pergi tanya sungguh-sungguh budak-budak ni. Apa nangis ni? Apa nangis ni? Kata, mak wak ke? Ada orang wak ke? Gini-gini kata. Lepas budak tu kata benda. Budak tu kata, dok aku menangis ni sebab mak aku marah. Aku ni ambil tahu pasal orang macam gemuk ambil tahu pasal aku. Ni mu sibuk aku ni. Gitulah. Ada kisah lah pasal fudul ni tak silap. Mak aku marah sebab aku ni fudul macam gemuk nak tahu pasal aku. Fudul pasal aku. Tanya aku ni apa sakit, apa nangis kata, mak wak ke? Ada benda-benda kata cerita. Jenis gitu. Maka sikap fudul ini kalau boleh tak perlu adalah dalam diri kita. Sibuk nak tahu belaka. Benda yang perlu kita tahu, tak apa. Ni kadang tak perlu kita tahu pun, mari saja nak sembang. Lepas tu nak tahu cerita tentang orang lain. Baik. Suka fudul, suka mengambil tahu tentang hal ehwal orang. Seraya memandang ringan sahaja terhadap perkara-perkara ini. Pandang ringan, maksudnya benda-benda ngupak, ngata korang, buka aib orang, dia rasa benda ni benda ringan. Tak boleh. Jangan rasa benda ni benda berat ni. Buka aib orang. Mereka tiada mengabaikan tegahan dalam masalah ini, malah apabila menyampaikan sesuatu berita, mereka tidak bersifat amanah. Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemahuan mereka. Kendatipun orang itu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang baik. Ini dia masuk bab lain ni. Masuk orang yang bila kita duduk baik dengan orang. Sebagai contoh, satu kelompok ni kita duduk, kita baik dengan dia. Walaupun apa yang dia sampaikan pada orang, contoh dia menegur orang lain ni, dia kata orang ni salah, dia buka aib pada orang lain ni, kita membenarkan apa yang dia khabar. Contoh. Seorang ni dia memang kaki masalah lah. Jenis buat dosa, jenis buat maksiat lah dia ni. Bahang pitih orang ke, mengata ke orang ke, tak kisahlah. Tapi tiba-tiba dia ni nak juga berubah tak. Tiba-tiba dia pun buatlah satu majlis dekat rumah dia. Majlis baik lah, majlis selawat ke, tahlil ke dia buat. Jemput orang-orang kampung mari makan. Kita ni memang tak puas hati dah dengan dia ni. Dia buat perkara baik dah. Tapi kita kata benda, mak tu dah secara tu saja tu dia buat tahlil tu. Saja tu dia makan orang, nak tunjuk orang baik tu, tunjuk orang dia buat baik tu. Ni. Ini kita. Walaupun sekalipun dia buat benda yang baik. Ini perangai kita ni. Yang menyampaikan sesuatu berita, mereka tiada bersifat amanah. Amanah. Walaupun benda tu salah, walaupun benda tu betul, dia tak sampaikan benda yang betul lah. Kalau salah, kata salah. Kalau betul, kata betul. Walaupun orang tu kita benci. Faham? Dengan sebab itu, maka orang yang terpuji dalam pandangan ramai ialah orang yang bersedia mengikut telunjuk dan kemahuan mereka. Kendatipun orang itu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia ni senantiasa memuji. Walaupun orang ni, contoh saya sendiri kata, mak tu tak usah kira kat tu, saja je dia buat majlis molek-molek tu.
Tak tahu bahan mana pitih mak tu. Saja nak tengok orang, suruh orang kata dia ni baik, beri makan pada orang. Hak jemaah ni puji kita ni, puji saya ni. Bagus. Betul dah ustaz, betul dah tak khabar tu kata. Padahal mana salah. Tak perlu. Saya tak ada hak nak buat gitu pada mak tu. Walaupun mak tu buat benda baik dah tu. Membenarkan benda yang baik. Tak boleh kita sangka buruk pada mak tadi tu. Mak boleh nama. Baik. Manakala orang yang tercela pula ialah orang yang sering membantah dan menolak telunjuk dan kemahuan mereka. Kendati pun ia seorang hamba yang soleh. Inilah. Walaupun tak, Muhammad tadi ni buat perkara baik dah. Soleh dah dia ni. Ya, belum ni memang pun. Dia berakhir bahan tanah orang. Dia berakhir curi. Dia berakhir judi. Dia minum arak. Lepas tu dia buat benda soleh dah lepas ni. Dia mari surah. Dia mari semayang surah. Mak dia memang dah ajing mari surah. Tak tiba-tiba mari surah. Metong tengok belaka ada benda lain kan ni? Mak mari nak semayang saja. Ada benda lain kan ni? Ada benda lain dia ni. Aku dah percaya dia ni, aku dah percaya dia ni. Mesti ada benda lain. Walaupun mak buat benda soleh dah ni. Mak buka Quran dah ni, mak ambil kitab sini, mak buka nak ngaji etek-etek. Aku dah percaya mak ni mari nak ngaji ni ke boy. Walaupun benda tu benda soleh, kita perlu membenarkan apa yang dia buat. Maka kita kena amanah. Bila kita tengok benda tu buruk, kita kata benda tu buruk. Bila kita tengok benda tu baik, kita kata benda ni baik. Tak boleh kita kata benda ni buruk sebab dia orang tu kita tak berahi. Orang tu memang kita benci. Dia buat benda baik pun kita nampak benci. Ini sifat manusia. Sifat manusia begitu. Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dosa sebanyak buih di lautan sekalipun, kalau kita pergi pada Allah Ta'ala, minta pengampunan daripada Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Banyak mana sekalipun dosa kita. Walaupun dosa kita ni selaut, penuh dosa kita. Tapi jangan lari pada Allah Ta'ala. Pergi pada Allah Ta'ala. Pergi ke Allah Ta'ala. Sebab benda, siapa dia yang nak ampun dosa kita ni? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Dok tenang, hidup serabut, macam-macam, banyak sangat dosa. Maksiat banyak sangat dah aku buat ni. Ni kalau aku semayang, confirm Allah Ta'ala dok terima dah ni. Mu mana tahu? Tuhan kan bodoh, pintu taubat senantiasa terbuka untuk hamba dia. Selagi mana matahari tak terbit sebelah barat, pintu taubat masih terbuka. Mari dekat aku, mari. Muat dosa banyak mana pun mari dekat aku. Aku beri pengampunan pada kamu. Sehinggalah kamu ini sampai ke benda, sampai ke rasa muak dah nak minta ampun. Selagi itu pun Tuhan tak muak lagi nak mengampunkan hamba dia. Ini sifat Allah Ta'ala. Maha pengampun. Itu maksud maha pengampun. Kita tak boleh lagi nak gelar kita ni, oh dia ni baik sungguh, pemaaf dia ni. Tak sampai tahap lagi. Tuhan marilah dosa gana-gana pun. Mu buat maksiat, aku beri daripada ujung rambut sampai ujung kaki nikmat ni. Pitihnya aku beri, nikmat benda pergi munak aku beri belaka. Dah semayang kita. Sudah guna mata tengok benda tak molek. Sudah guna pitih buat benda-benda maksiat. Lepas tu mari nak minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buang kita. Allah Ta'ala mari. Betul mu nak minta ampun ni. Menangis. Ya Allah, ampun dosa aku tak berbuat dah gini-gini. Sudah tiba-tiba tak dapat nak lawan hawa nafsu. Buat balik benda tu. Allah Ta'ala kata mari lagi. Mu nak apa tak apa. Mari dengan aku lagi. Aku beri pengampunan. Ini sifat Allah Ta'ala. Kita manusia sangat-sangat berbeza. Dan kita nak sifat itu ada dengan kita sepatutnya. Kita hari ni 10,000 kebaikan kita buat pada orang. Hari ni kita ada sahabat seorang, 10,000 kebaikan dah aku buat pada dia ni. Bok sekali satu hari aku buat salah pada sahabat ni. Hak dia ingat satu kesalahan tu lah. Hak 10,000 kebaikan mampu dia. Satu kesalahan tu dia ingat sampai ke mati. Ni. Contoh tak. Ni macam-macam ni. Buat baik gitu gini. Mak salah ngata ke ahli keluarga dia. Contoh. Salah sekali dia kata. Lepas tu ni kata minta ampun lah. Kata aku salah terlanjur benda-benda gini. Mungkin aku terlalu emosi ke nak cakap ni. Tiba-tiba aku ngata ke ahli keluarga kamu kata. Hak 10,000 kebaikan dia buat tu memang kita ingat belaka dah. Hak buruk tu kita ingat sampai ke mati. Ni kita takut sampai ke putuskan hubungan silaturahim. Dia ni mari minta ampun dah, minta maaf banyak-banyak dah, tak boleh putus hubungan gini-gini kata.
Ada dah kebaikan awak buat. Biar belum ni beri bersedih. Bersedih beri. Dah ingat dah bersedih tu. Tapi pakai lagi bersedih tu. Tapi yang buruk tu ada ingat sampai ke mati. Ini sifat manusia. Sekali kita buat salah, dia lupa segala kebaikan yang kita buat. Tapi Allah Ta'ala, banyak mana pun kesalahan yang kita buat, buruk mana pun, maksiat banyak mana yang kita buat sekalipun, Allah Ta'ala tetap akan terima kita. Taubat yang kita betul-betul taubat minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima kita sebagai hamba dia. Maka kalau buat maksiat, buat dosa, jangan lari pada Allah Ta'ala. Pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kata Imam Haddad, nyatalah bahawa mereka itu suka memuji orang-orang yang tidak patut menerima pujian, tiada lain melainkan kerana orang-orang itu bersetuju dengan sikap dan perjalanan mereka yang bengkok itu, serta bersedia berdiam diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Sebaliknya, mereka mencela pula orang-orang yang sering membantah kelakuan mereka yang bengkok itu dan kurang senang terhadap nasihat-nasihat mengenai urusan agama yang disampaikan kepada mereka. Ini sama lah cerita tadi. Oh kita sebut ni. Tak, bila duduk satu kelompok ni, dah ada amanah dah. Terpaksa. Tak. Ni kalau aku khabar gini, jabatan aku akan turun. Contoh, bab-bab urusan agama. Ni kalau aku keluar fatwa gini, habis. Aku hilang kerja. Terpaksa kena khabar benda yang tak betul. Ini kita tak ambuh. Ini yang dikatakan. Walaupun benda tu bengkok, dia kata. Sebaliknya mereka mencela pula orang-orang yang sering membatah kelakuan mereka. Walaupun kelakuan itu bengkok dan kurang senang terhadap nasihat-nasihat mengenai urusan agama yang disampaikan kepada mereka. Demikianlah keadaan kebanyakan manusia pada zaman ini, kecuali orang-orang yang dipelihara Allah dari musibah ini. Waspadalah, wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah anda berjaga-jaga dengan berhati-hati serta memandang berat terhadap perkara-perkara serupa ini. Sesungguhnya zaman kita ini dikelilingi oleh fitnah, sehingga ramai yang terpesong dari jalan yang benar, kecuali orang-orang yang telah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bilangan mereka itu amat sedikit sekali. Ni. Maka pesan Al-Imam Al-Haddad, hati-hatilah, keadaan ini sangat-sangat ramai. Ustaz ada ustaz pun, atas piyah tak ada piyah, ada serbang sekalipun, dan duduk kedai kopi nak cakap pasal orang, dia cakap je. Nak kutuk orang tu, dia kutuk je. Padahal benda tu tak patut kena buat. Tak patut pun dibuat oleh orang-orang yang beragama. Maka ini yang berlaku. Ini yang banyak berlaku di kalangan kita. Yang mereka rasa benda ni, mereka memandang remeh, memandang rendah pada perkara. Dia rasa biasa. Yang kita takut, bila mana kita buat dosa, kita ribah, kita ngata ke orang, kita buka aib orang, kita rasa benda tu biasa, bukan dosa. Ini yang kita takuti. Maka kata Imam Haddad ni, waspada sama pada kita ni. Mikir sama. Mulut ni nak bercakap ni, mikir dulu. Ni kalau aku keluar ni benda isi dia. Aku nak gurau sekali pun benda isi dia. Adakah isi dia ni aku ngata ke orang, aku kutuk orang, aku buka aib orang. Benda isi dia. Mikir dulu nak bercakap. Sebab itu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ada 3 kan Nabi sebut. Falyukrim dhaifah. Pertama, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhirat, maka ke atas dia untuk memuliakan tetamu. Itu yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, maka ke atasnya untuk menyatukan hubungan silaturrahim. Dan yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Taala, beriman hari akhirat, maka ke atasnya untuk bercakap benda-benda yang baik, ataupun tak boleh bercakap baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Dan itu keadaan kita. Sepatutnya hari ini rasa benda tu baik untuk kita ungkapkan, cakap. Sebab ianya boleh pahala pada kita. Tapi kalau kita rasa benda tu tak molek bagi kita, aku ni, ni kalau kuat kelakar ni, jadi ni suka belaka orang ni kata. Tapi ngata ke orang ni, mengutuk orang ni, benda yang baik pada kita, dia smooth. Baik diam aja. Biarlah orang tak suka sekalipun. Daripada suka orang itu,
tercatat dosa oleh malaikat kepada kita. Sia-sia. Sia-sia air liur kita keluar ni. Kalau awak kata bazir sangat air liur awak keluar, daripada air liur awak keluar yang tak boleh beri manfaat, boleh beri dosa pada awak, baik awak keluar air liur ni boleh manfaat. Kalau tak boleh, sipang dalam mulut. Tak, kupur telang. Tak ada masalah. Maka itu keadaan kita sekarang. Moga-moga Allah Ta'ala jaga kita. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada segala kemungkaran yang kian hari semakin orang nampak benda ini perkara yang kecil. Yang kita nak biar terjagalah. Dan kita mengharapkan agar setiap kebaikan, setiap apa yang kita tinggalkan, apa yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala berikan asbab untuk ahli keluarga kita pun dalam keadaan baik. Jangan sibuk tunding jari pada orang lain. Hari ni kalau ahli keluarga kita ditimpa musibah, dak kata ahli keluarga kita sendiri pun ditimpa musibah, jangan tunding jari pada orang lain, tunding jari pada diri kita dahulu. Adik kita ada buat masalah, anak kita ada buat masalah, jangan sibuk nak lepas je adik kita, nak lepas anak kita, nak marah sangat-sangat. Nak marah tu tak apalah, nasihat benda tak. Tapi cari balik, benda dosa yang pernah aku buat ni, siapa Allah Ta'ala turun ujian kepada anak aku ni. Apa dosa aku ni? Benda dosa kita buat sampai terpaksa saudara-saudara kita di Palestin menimpa ujian yang berat. Sebab apa Allah Ta'ala pilih aku ni masih lagi duduk dalam keadaan yang selesa? Benda dosa aku pernah buat sampai ke nampak banyak sangat himpunan-himpunan, hiburan-hiburan yang melalaikan, yang bermaksiat. Ramainya orang buat hari ni. Fitnah akhir zaman berluasa. Benda dosa aku pernah buat ni. Gitu. Tunding jari pada diri kita dahulu. Jangan tunding pada ni kira ni. Jadi ni kira. Hak dia buat salah ni kata. Dia membenarkan gitu gini. Tunding jari pada diri kita. Islah diri kita. Perbaiki diri kita. Dengan memperbaiki diri kita, perbaiki akhlak kita, inilah sedikit sebanyak jadi asbab Allah Ta'ala berikan hidayah pada semua orang. Kita tak sedar benda ni. Kita tak sedar. Bangun malam kita, pada bangun malam kita seorang diri je. Tapi asbab bangun malam kita tu, ahli keluarga kita selamat. Asbab kita bangun malam, ahli kampung kita ni tak ditimpa musibah. Asbab kita bangun malam, seluruh orang Dungun, orang Terengganu selamat belaka ditimpa musibah. Dan asbab kalau betul-betul sebab kita tahajud malam-malam menangis pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lindung semua umat Islam atas dunia ni. Asbab kita rasa benda tu remeh. Ridallah fi ta'atih. Allah Ta'ala sembunyikan redanya Allah Ta'ala dalam ketaatan yang kita lakukan. Tak tahu pun mana sih. Maka buatlah kebaikan tu. Buatlah amal soleh itu. Jangan berhenti buat kebaikan sampai ke penghujung nyawa kita. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah akan datang sambung kepada muka surat 32 ni. Wajib bijaksana dalam menyeru kepada yang benar. Masih lagi bab dakwah. Wajib kepada bijaksana. Kena cerdik dalam nak bawa orang kepada kebaikan. Kena bijak, jangan cakap lepas aja. Nak dakwah orang cakap ikut dang. Siapa nak ikut mu? Kena bijaksana. Akan kita tengok lagi. Kita akan masukkan kisah-kisah, nanti kita akan cari kisah-kisah tentang bagaimana Nabi SAW berdakwah dengan orang-orang bukan Islam. Bagaimana keadaan Nabi nak menyeru umat-umat lain, orang-orang kafir untuk terima Islam dalam keadaan yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matuna wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلام في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.